Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, untuk video pada kali ini saya akan terangkan subtopik yang ketiga dalam chapter 2 iaitu berkenaan sine rule dan cosine rule. Okay, so untuk yang pertama kita akan tengok sine rule terlebih dahulu. Okay, kalau sebelum ni berkenaan function sine, tan, cos, cosec, sec dan cot, kita membincangkan masalah berkenaan segitiga bersudut tepat. Okey, bersudut 90 darjah. Tapi untuk sin dan cosine rule pada kali ini kita akan membincangkan masalah berkenaan segitiga yang bukan bersudut tepat. Okey. So dekat sini kita boleh rujuk segitiga yang diberi ni. Okey, contoh kita ada segitiga A, B, C. Okey, dan sisi-sisi yang bertentangan dengan dia ni kita gunakan huruf yang sama. Okey. Macam ni, sudut A, sisi bertentangan dia pun kita wakilkan dengan A juga tapi huruf kecil lah. Sudut C, sisi bertentangan dia kita guna C kecil. Untuk sudut B, sisi bertentangan dengan dia ni kita gunakan B huruf kecil. Okay, so dekat sini kita kena tahulah capitals huruf besar biasanya digunakan untuk mewakili sudut angles. Okay, dan lower case huruf kecil mewakili sides, sisi-sisi ni. Okay. Okay, formula untuk sine rule memang biasanya diberi. Okay, for sides, untuk sides formula dia A per sin A equals to B over sin B equals to C over sin C. Tak semestinya kita nak gunakan ketiga-tiga ni sebab dia pakai konsep nisbah. So apa variable atau unknown yang kita ada tu kita akan gunakan. Okey, oleh kerana dia guna konsep nisbah untuk formula sin ni, okey, so kita boleh tengok apa yang kita nak carilah. Variable apa yang kita nak cari. Kalau kita nak cari angle, sudut, kita gunakan trigo function di atas. Kalau kita nak cari sides atau panjang sisi, kita guna formula yang variable sisi di atas. Okey, so boleh terbalikkan dia lah ikut kesesuaian apa yang kita nak cari. Okey, so formula yang pertama ni sesuai untuk cari sudut. Okey, formula yang kedua ni sesuai untuk cari sisi. Sebenarnya formula ni sama je, cumanya dia pakai konsep nisbah. So kita boleh ubah dia punya kedudukan atas bawah ni. Okay, kalau kita tukar kedudukan dia ikut algebraic operations macam biasa pun kita boleh dapat formula yang sama. Okay, cuma kalau awak boleh faham, awak boleh pakai teruslah formula ni. Okay, selain daripada itu, awak juga perlu tahu the sine rule is used when we are given either two angles and one side opposite one of them, or two sides and the angle opposite one of them. Okay, so saya boleh bagi tips dekat sini. So kalau awak nak gunakan sine rule ni, pastikan at least awak ada satu pair angles dan side. Okay, contohnya kita ada sisi A dan B. So, maksudnya salah satu sudut ni diberi. Okey, baru kita boleh gunakan sine rule ni. Okey, two sides, lagi satu angles. Two angles and one side opposite one of them. Okey, katalah kita ada sudut C dan B. Okey, so kita kena ada lagi satu sisi, sama ada sisi bertentangan dengan sudut B atau sisi bertentangan dengan sudut C. At least kena ada one pair macam tu. One pair maksudnya satu sisi dan sudut bertentangan, atau satu sudut dia ada
At least ada satu sudut dan ada dia punya sisi bertentangan. At least ada one pair macam tu lah. Okay, baru kita boleh gunakan formula sine rule ni sebab dia pakai konsep nisbah. Okay, kita terus tengok contoh yang pertama. Okay, kita tengok contoh yang pertama ni. Solve the triangle ABC if A equals to 10 centimeters and C equals to 12 centimeters. 12 centimeters. Okay. And C equals to 40 degrees. Okay, so maksud solve dekat sini, kita nak cari semua unknown yang tak ada dekat sini. Okay, so sekarang kita nak cari, okay, apa yang tak ada, kita nak cari sisi B. Okay, kemudian sudut, kita ada sudut C. Okay, jadi untuk penyelesaian segitiga ni, kita nak cari sudut bagi B dan juga sudut bagi A. Jadi ni ada 3 unknown yang kita nak cari. Sudut A, sudut B dan sisi B. Okay, so sekarang ni tadi formula yang saya tunjuk dekat awak tadi. Okay, so sekarang katalah kita nak cari, kita ada pair apa sekarang? Yang kita ada pair adalah C. C ada sudut dan sisi. So bila ada pair macam ni, kita boleh gunakan formula sine lah. Okay. Okay, tak semestinya kita kena ikut turutan A, B, C. Okay, so sekarang kita ada sudut dan sisi bagi C. Okay, so sekarang katalah saya nak cari sudut A. Sebab A dah ada dia punya sisi dia kan. Okay, kalau B ni dua-dua tak ada. So kita cari mana yang ada salah satu dia punya unknown terlebih dahulu. Okay, so sekarang kita ada C, nak cari sudut A. Kalau nak cari sudut, kita boleh pakai formula yang pertama ni. Tapi kalau ikut formula yang selalu diberi, yang sebelah kanan ni yang diberi. Cumanya kalau awak ingat, yang kalau kita nak cari angle boleh terbalikkan macam ni. Nak cari sudut boleh terbalikkan. Awak boleh simply terbalikkan lah. Okay, formula yang diberi yang sebelah kanan ni. Okay, so sekarang saya nak cari sudut. Saya boleh gunakan formula yang sebelah kiri ni. Okay, yang ini yang saya nak cari. Sin A. Sudut A saya tak tahu. Okay, kemudian per A. Sisi A tadi 10. Sama dengan apa yang saya ada. Okay, tak semestinya kena pakai B dia boleh pakai salah satu mana-mana yang dah ada nilai yang diberi. Okay, so C sin C sudut kita 40 per sisi C 12. Okay, lepas tu kita selesaikanlah persamaan ni macam yang saya dah tunjuk dengan awak sebelum-sebelum ni. Sin A sama dengan sin 40 per 12 darab 10. Okay, yang ni boleh tekan kalkulator lah. Ni kita dapat 0.5357. Okay, jadi A kita sama dengan inverse sin 0.5357. Yang ni pun tekan kalkulator lah. So untuk A kita dapat 32.39 degree. Okay, so itu untuk A. Okay, bila dah dapat sudut A, okay, jumlah sudut keseluruhan dalam satu-satu segitiga kita tahu adalah bernilai 180 darjah. Okay, jadi daripada situ kita tahu yang sudut A kalau ditambahkan dengan sudut B dan C semuanya berjumlah 180. Okay, jadi kita boleh terus cari sudut bagi B lah dekat sini.
Okay. So A tadi kita tahu 32.39. Okay, tambah dengan B kita tak tahu lagi. Okay, tambah dengan C. C tadi 40 darjah. Okay, sama dengan 180 darjah. Okay, jadi B kita senanglah, kita tolakkan sahaja 180 dengan 32.39 dan 40 darjah. Tolak kedua-dua sudut tu, kita akan dapat sudut B. Okay, so yang ni kita kira, kita akan dapat 107.61 darjah. Okay, so sekarang kita dah ada nilai untuk sudut A, sudut B. Okay, so sekarang kita nak cari sisi B. Okay, untuk sisi B pula. Okay, sisi B, kita nak cari sisi, so boleh pakai formula yang sebelah kanan ni lah. B perkan dengan, sebab kita nak cari B tadi kan. Okay, so kita pakai B per sin B. Sudut B tadi, kalau ada triangle function, kena pakai sudut B tadi kita dapat 107.61. Okay, bersamaan dengan, okay, lagi satu sisi dan sudut tu, kalau boleh kita pakai nilai yang soalan memang dah beri untuk mengelakkan berlakunya kesilapan lah. Okay, so at least kalau macam sudut yang kita cari untuk A ni tadi atau B ni tadi, kalau silap, risau kita akan melakukan kesilapan lah. Okay, so seelok-eloknya kita gunakan nilai yang memang soalan dah beri. Okay, so macam ni soalan memang dah beri sisi C dan sudut C. Okay, so kita gunakan kedua-dua ni lah. C, okay, C 12. Okay, dan sudut C adalah 40. Sin 40. Okay, kita pakai formula yang sama, cuma kita buat penggantian nilai untuk C. Okay, so sekarang kita nak cari B. B sama dengan 12 per sin 40. Okay, darabkan lagi dengan sin 107.61. Okay, kita boleh simply tekan kalkulator lah. Kita akan dapat 17.79 cm. Unit dia kita rujuk pada soalan lah. Kalau soalan pakai cm, jawapan kita pun dalam bentuk cm. Okey, sebelum saya terlupa, ada satu lagi formula yang melibatkan sin dan cosine rule ni. Okey, iaitu formula area. Area untuk triangle. Area untuk triangle, formula dia 1/2 AB sin C. Ini pun sama, awak boleh tukar-tukar. Katalah awak ada sudut untuk B, so dekat depan ni awak boleh tukar AC. Kalau awak ada sudut untuk A, dekat depan ni awak boleh tukar BC. Okay, so boleh tukar-tukarlah berdasarkan sudut dan sisi yang diberi. Okay, katalah kita dah dapat semua nilai dekat sini, kita nak cari area of the triangle ABC. Okay, so kita boleh carilah kita punya area of triangle ABC equals to, okay, ini katalah kita nak pakai sudut C. Okay, so saya boleh gantikanlah 1/2 AB. Okay, sebab tadi info yang diberi memang sudut C kan. Okay, so kita ambil sudut yang kita pastilah. 1/2 AB. AB tadi 10. B 17.79. Lepas tu darab dengan sin C. Sin 40. Okay, yang ni kita boleh tekan kalkulator. Okay, kita akan dapat 57.18 unit centimeter square untuk area of this triangle.
Okey, ini tadi untuk contoh yang pertama. Okey, saya dah tunjukkan cara penyelesaian bagi triangle ABC yang melibatkan segitiga yang bukan bersudut tepat. Okey, dan saya dah tunjukkanlah untuk segitiga ni penyelesaian dia kita boleh gunakan law of sines. Okey, atau sines rule. Okey, so kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, ini pun contoh soalan dengan penyelesaian soalan yang melibatkan segitiga tidak bersudut tepat. Okey, so kita tengok soalan yang kedua ni pula. The diagram below shows a triangle PQR. Find X if it is an obtuse angle. Okay, so ini perkataan baru. Okay, sebelum saya pergi lebih lanjut, ini pun adalah knowledge atau pengetahuan yang awak perlu tahulah. Okay, an obtuse angle has a measurement greater than 90 degrees but less than 180 degrees. Okay, so ini awak perlu tahulah tentang obtuse angle. Obtuse angle ni sudut dia lebih besar daripada 90 darjah tapi lebih kecil daripada 180 darjah. So setiap kali dapat soalan yang melibatkan segitiga ni, kena hati-hatilah dengan soalan obtuse angle ni. Okay, so kita tengok cara untuk menyelesaikan soalan ni. Okay, find X. Okay, sekarang ni kita nak cari nilai X. Okay, sebelum tu kita tengoklah apa info yang soalan bagi. Soalan bagi sudut P dan sisi P. Okay, lepas tu kita ada sisi R tapi sudut tidak diberi. Okay, kemudian kita ada Q, tak ada sudut dan tak ada dia punya sisi, tidak diberi. Okay, tapi syarat awal tadi yang saya bagi tahu awak, untuk menggunakan law of sines, at least kita kena ada satu pair, satu pasangan. Okay, so sekarang kita ada at least satu pasangan ni. Nampak? Dia ada sudut dan dia ada sisi bertentangan. So itu kita anggap sebagai satu pasangan lah, satu pair. Okay, so kita boleh gunakan formula law of sines ni. Okay, sekarang ni kita nak cari nilai X. Okay, dan dia diberitahu X adalah obtuse angle. Okay, sekejap lagi saya akan terangkan lebih lanjut berkenaan X ni. Kita cari nilai X dulu Okay, kita nak cari sudut sekarang ni. Okay, so kita boleh pakai formula yang sebelah kiri ni lah to find angles. Okay, X per K. Sudut bahagi dengan sisi, dia punya sisi bertentangan 6. Okay, lepas tu pasangan yang diberi atau pair yang diberi adalah sudut. Kalau kita pilih sudut dekat atas, semua sudut dekat atas lah. Okay, sudut dia tadi 28. Okay, lepas tu sisi dia 4.5. Okay, X ni tadi sudut. X sama dengan 28 bahagi dengan sorry saya salah formula sekejap formula kita nak cari angles kena ada sin dekat depan. So kiranya nak cari X kena pakai sin X lah. Nak cari sudut kan kena ada sin X per sisi X 6 sama dengan sudut 28 ni sin 28 bahagi sisi bertentangan dia 4.5. Okay, jadi daripada sini kita boleh cari sin X equals to sin 28 over 4.5 times 6.
Okay, ni boleh tekan kalkulator. Kita akan dapat 0.626. Okay, jadi X kita sama dengan inverse sin 0.626. Ni pun tekan kalkulator. Kita akan dapat 38.76 darjah. Okey. Tapi daripada info yang soalan bagi, X adalah obtuse angle. Okey, kita kena tahu kadang-kadang sudut yang kita dapat ni adalah supplement angles to the other angles. Okey, so contoh macam ni. Okey, kadang-kadang kita akan dapat sudut yang lagi satu ni. Okey, yang kurang daripada 90 darjah. Okey, jadi sudut yang kita nak cari ni, ini adalah sudut supplement. Okey, kepada sudut yang sebenar ni. Kadang-kadang kita boleh dapat sudut supplement ni. Okey, tapi kalau soalan yang melibatkan sudut lebih daripada 90 darjah ni, dia akan bagi tahulah sudut yang kita akan dapat tu, sudut contoh macam ni, sudut X ni iris and obtuse angle. So kita tahulah ini hanyalah kita punya sudut supplement. Jadi sudut kita yang sebenar adalah dia punya sudut supplement, maksudnya sudut pelengkap. Dia lebih kurang macam coterminal, tapi coterminal tu 360 darjah kan. Kalau yang dekat sini supplement ni 180 darjah. So kita tolakkan je lah, 180 darjah tolak 38.76 darjah. Okay, jadi sudut kita bagi nilai X ni tadi adalah 141.24 degrees. Okay, so ini contoh lain pula. Masih lagi kita perlu menggunakan law of sines. Cumanya dekat sini ada knowledge baru berkenaan obtuse angle. Okay, so kalau dapat soalan obtuse angle ni, jawapan akhir kena ingatlah nilai X yang awak dapat tu atau nilai bagi sudut R tu adalah bukan nilai sebenar. Itu hanyalah supplement angle kepada angle kita yang sebenar lah, atau obtuse angle tu tadi. So that's why soalan akan bagi tahu siap-siap sudut yang kita cari tu adalah sudut obtuse. Okay, jadi sudut yang kita dapat dari pengiraan kita tu adalah sudut hanya sudut supplement kepada sudut sebenar obtuse ni. So kalau obtuse angle, awak kena ingatlah jawapan akhir awak kena tolakkan 180 dengan sudut supplement yang awak dapat. Tapi yang ni jangan risaulah, soalan akan bagi tahu berkenaan obtuse ni. Kalau obtuse, awak just tolak je lah 180 tolak dengan sudut yang awak dapat ni. Kena alert dengan perkataan obtuse angle ni. Okay. Okay, seterusnya kita akan tengok contoh yang contoh untuk law of sines ni. Saya bagi dua contoh. Okay, sekarang kita nak tengok bahagian yang seterusnya, iaitu law of cosines. Law of cosines pula, formula dia macam ni lah, yang seperti yang awak nampak dekat sini. Okay, A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Okay, biasanya kalau dalam formula hanya diberi formula yang pertama ni sahaja. Okay, jadi kalau diberi sisi-sisi dekat segitiga ni, awak kena pandai modify lah equation awak ni. Okay, contoh dekat sini A dekat depan. Okay, jadi equation belakang ni, di depan ni B, C selain daripada A. Yang ini pun sama, B, C selain daripada A. Hanya sudut yang di belakang ini sahaja
yang akan sama dengan A di depan. Okay. So, kalau awak nak pakai CCB, so nanti awak kena tukarlah dekat depan B. 2 di depan ni selain daripada B. Okay. Lepas tu tolak dengan AC ni pun selain daripada B. Hanya belakang ni sahaja yang sama dengan sisi yang awak nak guna. Okay, so kena pandai padankan dengan segitiga awak tu. Okay, kena wakilkan lah untuk setiap sudut ABC. Lepas tu dia punya sisi dia ABC. Kena padankan macam tu. Kena pandai padankan Okay, sebab hanya diberi satu formula sahaja. Yang atas ni sahaja. So, kena pandai padankan. Okay, lepas tu dia punya rule dia, the cosine rule is used when we are given either, yang pertama, 3 sides without any angle. Okay, dia bagi ketiga-tiga side tapi tak ada satu pun angle diberi. Okay, kemudian yang kedua, given 2 sides and the included angle. Okay, diberi 2 sides dan 2 sides. Okay, diberi 2 side tapi with the included angle. Included angle maksudnya sudut yang tengah-tengah ni. Bukan sudut yang bertentangan dengan dia. Okay, so kalau saya kaitkan dengan sine rule tadi. Sine rule tadi kena ada at least satu pair kan. Satu pasangan baru boleh gunakan sine rule. Jadi kalau awak tak jumpa ada pasangan atau ada pair dekat satu-satu segitiga tu, so pilihan lain yang awak ada adalah law of cosines, formula cosines. Okay, sebab cosine ni tadi melibatkan segitiga-segitiga yang info dia tidak diberi secara berpasangan. Contoh, dia bagi 3 side without any angle, tak ada angle pun dia bagi. Maksudnya ketiga-tiga side tu tak ada pasangan angle dia. Atau dia bagi 2 side tapi angle tu diberi bukan bertentangan dengan dia. Dia bagi dekat dia bagi angle yang bertentangan dengan sudut yang tidak diberi. Okay, so dia tak ada pasangan lah. Kalau tak ada pasangan tu, kita terus decide untuk gunakan cosines formula. Okay. Okay, kita akan tengok contoh yang melibatkan cosines. Okay. Untuk soalan yang pertama. Ini soalan yang pertama Solve the triangle ABC if A equals to 5 cm, C equals to 6 cm and B equals to 42 degrees. Ni yang saya cakap tadi. Dia tak ada pasangan dia. Okay, dia bagi sudut B tapi tak ada pasangan sisi. Dia bagi sisi C tapi tak ada pasangan sudut C. Dia bagi sisi A tapi tak ada pasangan sudut A. Okay, so dalam kes yang macam ni, kita tak boleh gunakan sine rules. Sebab sine rules dia guna konsep nisbah. Nisbah kena ada pair, kena ada pasangan. At least satu pasangan baru kita boleh selesaikan masalah tu. Okay, tapi sekarang kalau tak ada pair ni, kita boleh proceed terus kepada cosine rules lah. Okay, cosine formula. Okay, cara dia, okay, so dia suruh solve. Solve maksudnya macam tadilah, kena cari sisi dan sudut-sudut yang tidak diberi. Okay, so dekat sini, setelah kita nak cari sudut B terlebih dahulu. Sisi B sebab diberi dia punya sudut. Okay, sisi B, kalau tengok dekat sini, yang huruf kecil ni semua melibatkan sisi. Huruf besar sahaja yang melibatkan sudut. So, bila awak nak buat penggantian nilai tu nanti awak kena ingatlah huruf kecil ni untuk sisi, huruf besar untuk penggantian sudut. Okay, ni yang saya cakap tadi. Okay, kalau soalan formula test ke final ke, dia hanya beri yang pertama ni sahaja. Okay, so awak kena adjust lah atau modify the formula.
Okay, so dekat sini A kuasa 2. Tak semestinya dekat depan ni A kena A juga. Okay, kalau sekarang ni awak nak gunakan sisi B, awak nak cari sisi B. So maksudnya dekat depan ni awak gantikan dengan B. Okay, yang belakang ni selain daripada B. So dekat sini A kuasa 2 tambah C kuasa 2. Tolak 2. B ni tak boleh dekat sini. 2AC cos B. Okay, so awak kena pandai tukar lah. Sebab dekat formula hanya diberi yang pertama ni sahaja. Okay, so B. Kalau awak nak tulis siap-siap, nak memudahkan awak boleh tulis siap-siap formula atas ni. Okay, kepada sisi B yang awak nak pakai ni. Kalau sisi B macam saya cakap tadi lah, B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2. Ini sisi selain daripada B. Tolak dengan 2AC. AC ni pun sisi selain daripada B. Dan cos sudut bagi B. Okay, tukar siap-siap. Okay, so kita terus gunakan formula yang kedua tu. B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2. Tolak 2A C cos B. Nak tahu awak dah pandai ke belum modify the equation? Cuba nanti awak tutup dua formula bawah ni. Tukarkan depan dia B, belakang dia macam mana. Atau C. Tutup ni. Awak tengok C awak. Formula dia awak tulis balik daripada atas ni. Dapat tak formula yang sama macam ni? Okay, kena cuba buat macam tu. Kalau tidak nanti, kalau baru test ke final ke baru nak cuba, nanti takut awak tak dapat, tak tahu macam mana nak modify this equation. Okay. Okay, so dekat sini B kuasa 2, B kita tak tahu. Sama dengan A kuasa 2, 2 sisi. AC ni 2 sisi selain daripada B. 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak 2AC. 2 darab 5 darab 6. Cos BB sudut dah diberi 42 darjah. Okay, so ni nanti kita tekan kalkulator lah. Yang sebelah kanan ni kita tekan kalkulator. Kira nilai dia. Ni kita akan dapat 16.411. Okay, lepas tu B maksudnya punca kuasa 16.411. Okay, kita akan dapat punca kuasa 16.411 tadi adalah 4.051. Okay, so sekarang kita dah tahu B kita adalah 4.051. Okay, bila cakap pasal soft maksudnya kita kena cari semua unknown yang terlibat lah. Okay, so sekarang unknown kita sisi B, sudut C dan sudut A. Okay, sekarang ni kita dah ada satu pair dekat sini. Okay, bila kita dah dapat sisi B, kita dah ada satu pair atau satu pasangan dekat sini, iaitu sisi B dan sudutnya 42 darjah. Okay, jadi kita boleh cari sudut A atau C terlebih dahulu lah. Okay, katalah saya nak cari sudut A dulu. Okay, so saya pakai, bila dah ada pair, kita dah boleh pakai formula sin tadi. Sin rules. Kita dah boleh pakai formula sin rules. Okay, sin rules, saya boleh pakai teruslah. Nak cari sudut, kita letak sin dekat atas kan. Okay, sin A perkan dengan sisi A tadi ada kan. Sudut dia je tak ada. Okay, sisi A ada per 5 sama dengan sudut sin. Sekarang ni kita dah ada satu pasangan B ni sudut B dan sisi B sin 42. Boleh terus gunalah. Okay, dengan sisi dia 4.051. Okay, jadi kita boleh cari kita punya sudut A. Jadi sin A sama dengan sin 42 per 4.051 tadi darabkan dengan 5. 5 bawa ke kanan jadi darab. Okay, ni tekan kalkulator.
kita dapat 0.826. Jadi sudut A kita sama dengan inverse sin 0.826. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 55.69 darjah untuk sudut A. Okay. So sekarang kita dah tahu dua unknown B tadi 4.051. A sekarang sudut A kita dah tahu 55.69. Okay, tinggal lagi satu sahaja unknown. Okay, satu unknown tu adalah sudut C. Okay, sudut C macam tadi saya cakap untuk sebuah segitiga, jumlah sudut dalaman dia adalah 180 darjah. Jadi untuk dapatkan C, kita just tolakkan teruslah sudut-sudut yang kita dah dapat tadi, iaitu 42 memang diberi. Okay. Kita tolak dengan sudut A, kita dapat 55.69 darjah. Tolak Okay. Kita selesaikan, tolakkan semua tu. Kita akan dapat 82.31 darjah untuk sudut C. Okay, bagi soalan cosine ni juga, soalan juga boleh tanya berkenaan area. Okay, area ni formula dia diberilah. Area sama dengan 1/2 AB sin C. Ni pun sama jugalah, awak boleh ubah-ubah dia punya kedudukan A, B, C ni. Kalau katalah awak nak pakai sudut A, dekat sini awak boleh tukar A yang depan ni dah jadi selain daripada A lah, kena pakai B, C. Okay, kalau katalah nak pakai sudut B pula, dekat depan ni dah jadi gunakan sisi A, C. Okay, katalah kita nak cari area untuk this triangle tadi. Okay, kita masukkanlah dalam formula. Katalah nak pakai sudut apa. Better kita pakai nilai-nilai yang soalan dah berilah untuk mengelakkan berlakunya kesilapan. Okay, katalah saya nak pakai sudut B. Okay, so saya adjust lah dekat sini. Saya akan pakai 1/2. Okay, ini tadi saya nak pakai sudut B kan. Okay, jadi dekat depan ni saya akan pakai sisi. Saya akan darabkan dia dengan sisi A dan C. Sebab kat depan ni, sisi dua depan ni kena selain daripada ni angle di belakang. Tak boleh pakai sisi yang bertentangan dengan angle di belakang. So kena selain daripada B lah. Okay, 1/2 AC. A 5, C 6. Okay, darab dengan sin B. B sudut 42 darjah. Okay, tekan kalkulator. Kita akan dapat area dia sama dengan 10.04. Okay, unit dia dekat sini pakai centimeter. Jadi unit untuk area adalah centimeter square. Okay, so ini tadi adalah contoh yang pertama untuk penggunaan cosine rules. Okay, cosine rule macam saya cakap tadi lah, kalau tak ada pair, tak ada masalah. Ada pasangan tak ada masalah, kita boleh pakai terus sine rules, konsep nisbah. Okay, tapi kalau tak ada pair, tak ada pasangan, terus proceed ke cosine rules. Okay, bila dah guna cosine rules, dah dapat salah satu unknown ni tadi. So maksudnya bila dah dapat awak punya unknown tu, then awak dah jumpa satu pasangan yang melibatkan segitiga ni, then awak dah boleh balik menggunakan sine rule tadilah. Sebab sine rule tu dia lebih mudah guna konsep nisbah sahaja. Okay, so itu beza antara sine dan cosine rule. Sine kena ada at least satu pasangan. Okay, dan cosine pula awak takkan jumpa walau satu pun pasangan lah yang melibatkan sisi dan sudut. Itu dia punya hint untuk tahu macam mana awak nak pilih sama ada nak guna sine atau cosine rules. Okay,
seterusnya kita akan tengok contoh yang kedua melibatkan cosine rules ni. Okey, minta maaf untuk cosine ni saya hanya sediakan satu contoh ini sahaja, dan saya rasa satu contoh ni pun dah cukup memadai lah untuk awak, untuk saya fahamkan awak tentang konsep cosine rules. Okey, so itu tadi yang saya nyatakan perbezaan antara sine dan cosine rules. Okey, sine tu kalau awak jumpa at least satu pasangan atau satu pair, then boleh teruskan guna formula sine. Okey, sebab sine tu dia lebih mudah, hanya menggunakan konsep nisbah. Okey, ada pasangan, satu sisi, satu sudut. Untuk cari lagi satu unknown dah tak ada masalah lah. Just buat penggantian ke dalam formula. Okey, bagi segitiga yang bukan bersudut tepat, okey, yang tidak mempunyai sebarang pasangan atau dia tak ada pair, okey, so boleh gunakan formula cosine. Okey, boleh guna formula cosine. Cumanya awak kena tahulah hanya formula yang pertama ni sahaja yang diberi. Kadang-kadang segitiga yang soalan beri bukannya dalam bentuk ABC, kadang-kadang dia bagi dalam bentuk P, Q, R, O, P, Q ke. So awak kena pandai adjust lah. So dekat sini katalah sudut P. Jadi sudut P, jadi formula awak nanti dekat depan ni dah jadi Q. Dekat depan ni P, yang ni 2 lagi, Q kuasa 2. Q kuasa 2. Ini tambah dengan R kuasa 2. P kuasa 2. Okey, tolak dengan 2 Q R cos P. Kena tukar macam tu. Okey, katalah nak cari sisi Q. Q sama dengan, okey, 2 sisi selain Q. Kita ada P kuasa 2 tambah R kuasa 2. Tolak dengan 2 P R selain daripada Q. Cos sudut belakang sahaja yang sama dengan depan Q. Kena pandai tukar formula macam tu. Itu maksud saya. Sebab kadang-kadang segitiga tak diberi dalam bentuk ABC. Dia boleh jadi huruf lain. So awak kena pandai tukar dia punya sudut dan sisi ni. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Terima kasih. Assalamualaikum.